أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Nasir, khususnya kepada Ibu Bidang Bertugas, para AJK Masjid, Tuan Nadir, dan seterusnya kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan tuan-tuan kawan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT pada hari ini Allah panjangkan usia kita, Allah ringankan tulang-tulang badan kita, seterusnya Allah sampaikan kita ke rumah Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Seterusnya Allah beri izin kepada kita untuk duduk meluangkan masa sedikit untuk mengulang kaji apa-apa yang mungkin akan memberi manfaat kepada kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Dan hari ini tuan-tuan 10 Jun, kalau ikut telefon saya ni, kita bersamaan dengan 21 Jun Zulkaidah 21 ini bermakna berbagi 8 hari lagi insya-Allah kita akan ada satu majlis program serapan rasmi bulan-bulan dalam Islam. 8 hari lagi. Tarikh melihat anak bulan adalah pada setiap 29 hari bulan. Ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi, yang mana pada setiap 29 hari bulan maka tengok anak bulan untuk menentukan sama ada bulan baru itu bermula esok ataupun lusa 29. Jadi 30 atau esok 29 jadi 30. Kalau tak ada, tak cukup kriteria, tak nampak, maka kita akan sambung satu hari lagi untuk menggenapkan bulan itu pada 30 hari pada bulan tersebut. Itu teorinya lah, dan itu amalan yang dilakukan. Cumanya tuan-tuan, seperti kebiasaan tahun-tahun lepas, pasti akan ada sekumpulan manusia yang akan mempertikaikan kaedah kita dalam menyambut hari raya haji. Sama juga macam puasa hari itu tuan-tuan, ada kelompok, kalau macam kita 30 hari lah kita berpuasa kan. Dan ada tempat ataupun ada kumpulan yang dengan pandangan mereka hanya berpuasa 29 hari. Maknanya mereka berhari raya menyambut Aidil Fitri awal. Jadi itulah peranan kita, agensi agama ataupun pemerintah, iaitu buat satu panduan hukum itu mesti berdasarkan keputusan majoriti ataupun kumpulan yang paling ramai. Itulah yang dibuat oleh pemerintah supaya masyarakat boleh ikut. Jadi tuan-tuan jangan risau nanti tiba-tiba 9 Zulhijjah kita ataupun pada hari Arafah itu beza, ada kumpulan yang berbeza dengan kita yang ikut kalender. Jadi nak tahu bila 9, bila jatuhnya hari raya, bila 10 Zulhijjah, 11, 12 dan seterusnya, mesti kita nak kena tahu bila satu. Jadi 8 hari lagi lah. 8 hari lagi kita tengoklah sama ada Saudi
sama dengan kita ataupun Saudi akan berbeza dengan kita. Perbezaan ini tuan-tuan kita tak dapat nak elak sebab setiap negara ada matlak dia. Setiap negara ada tempat naik anak bulan dia. Matlak yang dipanggil sebagai tempat mencerap ataupun tempat melihat anak bulan. Jadi kalau macam kat Selangor ni kita ada 3 tempat mencerap. Di Balai Cerap Selangor, di Sabak Bernam. Kemudian kita ada di Bukit Melawati dan kemudian kita ada di Bukit Jugra. Tuan-tuan kalau free, kalau rasa nak tengok pengalaman itu boleh dibuka kepada umum. Pergi ke Kuala Selangor atau ke Jugra. Kalau ada kampung yang Sabak Bernam, boleh pergi tengok di sana, di Balai Cerap Selangor namanya. Kita boleh tengok anak bulan itu. Kalau ada rezeki nampak, mungkin dengan izin Allah, tuan-tuan datang nampak pula terbuka hijab nampak anak bulan, mana tahu. Kan? Jadi tuan-tuan jangan, ni isu tahunan lah kita kata. Itu isu tahunan yang setiap tahun akan kami jawab. Dan itu adalah rutin yang biasa. Maknanya kita tengok nanti macam mana data-data hilal ataupun data-data anak bulan. Sama ada kita akan sama dengan Saudi ataupun kita akan berbeza dengan Saudi. Jadi apapun keputusannya, pastilah kita akan mengikut apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Kalau pemerintah kata begitulah. Kalau tuan-tuan ada pandangan sendiri, maknanya jangan dihebahkan. Kalau tuan-tuan rasa maknanya dah cukup, kita boleh berijtihad sendiri, kita boleh mampu tengok anak bulan sendiri, kita boleh tentukan sendiri anak bulan, kita tahu nak tengok anak bulan macam mana, bentuk anak bulan tu macam mana kita tahu. Kalau tuan-tuan ada kemampuan itu silakan, tetapi jangan digembar-gembur ataupun jangan dihebahkan kepada masyarakat, kerana itu akan menyebabkan masyarakat keliru. Jadi begitulah tuan-tuan, pada hari lagi kita tunggu bagaimana kita raya haji kita jatuh pada berapa hari bulan Masihi, insya-Allah. Jadi macam saya sebut tadi, tinggal sekor lagi tuan-tuan, siapa yang rasa ada hajat tu boleh terus untuk buat, kerana besar fadilah orang yang melaksanakan ibadah kurban. Dituntut dalam mazhab Syafi'i kita, dia adalah fardu ala kifayah. Baik tuan-tuan, insya-Allah itu sebagai mukadimah sepintas lalu. Jadi hari ini insya-Allah kita masih berbicara tentang buku kita, iaitu buku 10 asas penyucian hati. Kita nak bersihkan, insya-Allah kita ambil buku ni tak lain tak bukan niat kita satu untuk bersihkan diri kita. Ya. Imam Ghazali tulis buku ni untuk kita refleks diri kita, untuk kita maknanya perbaiki diri kita daripada melaksanakan ataupun melakukan perkara-perkara yang dipanggil sebagai sifat-sifat mazmumah ataupun akhlak mazmumah. Kita dah selesai makan berlebihan, syarhul ta'am, kita cerita panjang dalam syarhul ta'am. Kemudian yang kedua, kita dah bercerita tentang bercakap berlebihan dan serta kegelinciran lidah yang disebabkan oleh lidah. Okay. Seterusnya, hari ini kita nak sambung perbincangan kita yang tak selesai lagi pada pertemuan yang lepas, iaitu al-ghadab. Marah tuan-tuan. Ya, marah tuan-tuan, sabar. Jadi pada pertemuan yang lepas, kita dah sebut sedikit mukadimah tentang marah yang disebut oleh Imam Ghazali. 1-2 hadis kita dah ambil, ada 3 hadis kita dah ambil. Yang pertamanya hadis yang nak menceritakan tentang bahawa orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat itu sendiri, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang boleh memegang dirinya ketika dia marah. Itu satu perkara yang susah lah tuan-tuan untuk mengawal diri daripada marah. Tapi tak ada kaitan lah nanti dengan tajuk yang kita nak ambil hari ini, macam mana nak lawan ataupun ubat sifat marah ni. Itu tajuk kita hari ini. Cuma saya reflect sikit, saya ulang sikit. Al-ghadab yufsidul iman kama yufsidus sabir al-asal.
Marah itu akan merosakkan iman sebagaimana cuka itu akan merosakkan madu. Maknanya baiknya akhlak seseorang itu diumpamakan seperti madu. Madu maknanya manis, kita tengok dia cukup manis dengan dengan baik akhlaknya kan, dengan sopan santunnya lah kita kata. Tiba-tiba kemanisan yang ada pada dirinya itu lebur hanya dengan sebab dia tak boleh kawal marah ni. Kan? Itu maknanya dia jadi satu yang negatif lah untuk diri kita. Dia tu baik, cuma dengar kan, dia tu baik, Masya Allah, dia tu cukup dah baik. Cuma kalau dia marah, dah jadi satu benda yang tak baik pula untuk diri kita. Dalam banyak-banyak akhlak baik yang kita ada, tiba-tiba hanya dengan sebab marah kita sudah di-label ataupun kita sudah dicap oleh orang sebagai seorang yang pemarah, dan dia akan merosakkan sifat-sifat akhlak-akhlak baik yang kita ada. Okey, baik. Hari ini Imam Ghazali menyebut tentang mengubati sifat marah. Tapi sebelum tu saya nak bawa kata-kata Imam Syafi'i. Maknanya marah ni perlu juga dalam keadaan-keadaan tertentu, dia diperlukan. Imam Syafi'i sebut manis ghadima falam yaghdab fa huwa himar. Imam Syafi'i sebut siapa yang dalam keadaan tertentu yang dibuat dia marah, sepatutnya pada keadaan itu dia marah tetapi dia tak marah, fa huwa himar, maka dia adalah seorang himar. Seorang himar yang datang seekor himar, dia jadi keras sangat, dia jadi seorang himar. Maknanya dia dah jadi bukan diri dia dah jadi tak normal. Orang ambil harta kita, dalam marah, itu tempatnya kan. Kita suruh ajak orang sembahyang, kemudian orang mempelikirkan kita. Kenalah ada sifat yang malah bau kita ada amar ma'ruf nahi munkar kan. Orang nak ambil kereta kita, orang nak pecah masuk rumah kita, takkan tak marah? Kena ada marah tu. Cumanya dia perlu dididik supaya marah itu pada tempatnya. Baik. Jadi itu kata Imam Ghazali ataupun Imam Syafi'i lah. Maknanya dalam keadaan yang sepatutnya dia marah, maka dia perlu marah. Kalau dia tak marah, dia tak normal. Fahuwa himar, ataupun dia adalah seorang ataupun seekor himar. Baik, dia adalah himar. Jadi orang Arab ni dengan himar biasa kan. Orang Arab ni kalau marah, himar, dia panggil kita macam tu je. Himar kan. Dia panggil kita 2-3 kali kita tak dengar. Mula dia keluar ya himar. Jadi himar dah kita. Tu orang Arab kan. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata pengarang buku ini sebagaimana yang diterjemahkan, semoga Allah merahmati penulis buku ini dan memberi keberkatan kepada kita di dua rumah kita, iaitu di dunia dan akhirat insya-Allah. Mengubati sifat marah, terdapat dua tugas bagi kamu sekiranya ingin mengubati sifat marah. Imam Ghazali bagi kita dua homework untuk kita buat untuk ubah sifat marah kita. Yang pertama, mematahkannya dengan cara latihan. Jadi marah itu boleh dipatahkan, boleh dikawal dengan kita berlatih. Latih marah ni macam mana kan? Imam Ghazali kata lagi, dan bukanlah maksud saya mematahkan itu ialah dengan membuangnya. Jadi perlu ada marah itu, perlu ada, jangan tak langsung. Kerana sifat ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dan tidak harus untuk dilenyapkan. Maknanya marah itu tabi'i manusia. Dibawa satu kisah. Banyak kes Nabi, tak adalah dalam satu kisah yang jelas Nabi marah. Yang cerita Usamah bin Zaid, kalau tak silap saya, hadis Usamah bin Zaid. Tengah perang cerita dia, tengah perang. Bila perang kan, bila berhadapan seorang sahabat ni berhadapan dengan musuh dia ni,
Bila terlepas saja pedang musuh ni ketika bertarung, kan ada perang dalam Islam ni sangat halus. Kalau musuh dah terlepas senjata dia, tak boleh bunuh. Nak bunuh kena sama-sama pegang senjata. Jadi bila dah terlepas senjata itu, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap. Kemudian bila mengucap tu, selesai mengucap, sahabat dia tadi pancung juga, bunuh juga, kan? Dalam keadaan dia dah mengucap. Jadi sahabat ni bawa lah cerita ni, pergi jumpa Nabi SAW, kan? Nabi dengar cerita ni, merah, marah. Ini cerita bahawa Rasulullah SAW juga marah. Marah itu Nabi sebut asyaqaqta qalbah, kamu belah hati. Sebab sahabat ni cerita, ya Rasulullah, tadi aku perang, tengah-tengah perang, dia punya pedang terlepas. Dah terlepas pedang dia mengucap. Habis dia mengucap, aku pancung. Kemudian habis aku pancung, aku datang jumpa kau ni Rasulullah untuk cerita pada ni. Aku rasa dia mengucap tu sebab dia takutkan pedang aku. Sebab dia takut dibunuh. Dia pun mengucap. Marah Nabi dengan cerita tu. Nabi pun sebut asyaqaqta qalbah, kau belah ke hati dia, jantung dia. Nak tahu dia masuk, dia mengucap itu ikhlas kerana Allah ataupun takutkan pedang kau. Wah. Nabi cakap macam tu, tuan-tuan, kalau kita cakap kita macam kena penampor dah lah. Dalam keadaan marah Nabi cakap macam tu. Jadi nak bagi tahu bahawa Nabi juga marah. Itu yang benar. Dan yang kedua, nak bagi tahu bahawa keikhlasan seseorang itu tidak dapat dinilai hanya dengan mulutnya, kan? Sebab itu kita akhirnya keluar dalam kaedah para ulama sebut nahnu nahkum bil zawahir wallah yatawalla bis-sarair. Kita ni menghukum pada zahir, lidahnya saja. Kalau dia dah mengucap Islam, khalas, selesai. Dia dah mengucap, ikhlas tak ikhlas, dia takut sebab pedang, serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh terlalu cepat untuk menghukum manusia, berhati-hati. Sebab dalam dunia teknologi pada hari ini, kan, dunia tipu-tipu orang panggil, apa yang ada dalam FB, apa yang ada dalam status, apa yang ada dalam media sosial itu tidak semuanya boleh kita pegang dan semuanya tidak boleh kita sepintas dan macam kes baru ni lah, kan, yang viral, lelaki berhenti dekat tengah jalan, tiba-tiba dia ketuk kereta belakang, lepas tu dia tunjang kepada pemandu kereta, kan. Kalau tuan-tuan tengok kan. Jadi sepintas tadi kita tak tahu cerita apa. Dia kata sekeping gambar, 1000 cerita. Kita tidak boleh menghukum. Sama macam ceramah, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ceramah yang seminit 2 minit, tak jelas. Ni adab penuntut ilmu pula. Adab penuntut ilmu. Tuan-tuan kalau nak dengar ceramah 1-2 minit, dia jadi tak jelas. Boleh jadi apa yang ustaz tu nak cakap, panjang cerita dia, kan? Jadi si pemotong video ni pula tak pandai nak potong video. Akhirnya apa yang ustaz tu nak cerita dalam ceramah 40 minit tu, 30 minit tu, lain dengan apa potongan yang ada seminit 2 tu. Jadi hati-hati. Cerita panjang ni, cerita panjang, kan? Tapi bila dipotong-potong, akhirnya dia boleh menyebabkan salah faham. Bukan tak boleh lah, tuan-tuan, boleh lah. Tapi kalau potong dia cantik, orang yang potong tu pandai potong, dan orang yang potong ni dengar daripada awal sampai habis, cantik, itu cantik. Maknanya insyaAllah dia potong tu tak silap. Tapi kalau orang yang potong ni dia hanya ada background IT saja, dia ada background multimedia saja, tanpa ada background agama, maka dia akan potong tidak pada tempatnya dan bimbang boleh berlaku salah faham dan orang akan jadi makin keliru.
Jadi macam tu lah tuan. Saya nak cerita, tu pun akhirnya orang pun jadi malah juga lah kan. Bila dah salah potong ustaz yang ceramah tadi, saya tak cakap macam ni pun, dia salah potong, dia potong yang ujung-ujung saja. Baik, jangan dibuang. Bukan dibuang semua sifat marah itu, kerana dia adalah sifat tabi'i manusia. Kerana dalam setengah-setengah keadaan marah itu diperlukan. Bahkan sekiranya sifat marah ini lenyap daripada seseorang, wajib untuk dia mendapatkannya kembali. Hal ini kerana marah itu adalah alat berperang dengan orang-orang kafir. Jadi bila kita baca macam ni, janganlah kita jadikan alasan marah itu boleh menyebabkan kita berperang dengan kafir. Tidaklah. Maknanya kalau orang tu baik dengan kita kan, dia tidak bermusuh dengan kita, apa hal nak kita nak berperang dengan dia. Cumanya perlulah rasa marah dalam perang ni, perlu dengan musuh lah, ataupun secara umumnya dengan musuh. Bayangkan askar-askar tak ada sifat marah, tak ada sifat marah, tak jadi perang. Kan? Dalam setengah-setengah keadaan, askar-askar itu juga latihan dia menekan, agak stres, untuk melahirkan orang yang tahan tekanan dan tahu mengendalikan marahnya dan tahu untuk gunakan marahnya pada waktu ini. Dan seterusnya, marah itu tadi digunakan untuk mencegah kemungkaran. Penting tuan-tuan. Mencegah kemungkaran. Kalau pula kita nampak kemungkaran yang jelas depan mata kita, jelas-jelas orang buat maksiat depan kita, jelas-jelas orang itu melanggar hukum Allah depan kita, dan kita tak ada sifat semangat untuk mempertahankan hukum Allah itu, jadi kita tak akan ada semangat untuk mencegah kemungkaran. Tak ada semangat nak cakap, nak tegur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak kemungkaran depan mata dia, ubah dengan tangan. Fa illam tastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu, dengan lidah. Fa illam tastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu, dengan hati. Dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Yalah. Dan tuan-tuan, itu hadis Nabi SAW. Nabi sebut begitulah, bila nampak kemungkaran dan kita tak ada semangat, akhirnya kita tak marah lah orang buat kemungkaran depan kita. Jadi Nabi ajar tadi, kalau nampak kemungkaran, dengan tangan dulu, dengan kuasa, kan? Dengan kuasa yang kita ada. Kita sebagai siapa di situ, mungkin ketua persatuan penduduk, mungkin kita AJK, jadi yang nampak kemungkaran perlu ditegur. Kalau tak mampu, dengan lidah. Jadi ustaz saya kata, janganlah terus-terus lompat pergi yang ketiga. Test market dulu. Boleh tak boleh bercakap ni. Tengok juga kita yang orang yang nak tegur, kita nak tegur dulu siapa lah kan. Sesuai lah kan. Bijaklah kita menilai situasi itu. Kalau tegur itu membahayakan kita, khalas. Maknanya kita kata dalam hati ni. Ni kalau tegur ni dia pemarah ni kan, dia agresif ni. Kalau tak boleh seorang, macam berdua, untuk menegakkan, mencegah kemungkaran. Dan dia kadang ada dalam ayat Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan? Kita ni Allah jadikan sebagai umat. Kita jadi baik, umat Nabi Muhammad ni jadi umat terbaik kerana dua kerja yang kita buat sepatutnya kita kena buat, iaitu mengajak orang buat baik, dan dia ada haf sebelah lagi adalah menghalang orang buat kemungkaran. Jadi dia kena seimbang tuan-tuan. Kalau selama ini kita hanya mengajak orang kepada kebaikan, maknanya seolah-olahnya kita belum sempurna lagi. Belum sempurna lagi kita punya Islam kita. Sebab Islam itu datang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik, ajak orang buat baik, dan halang orang buat kemungkaran. Dia kena seimbang. Maknanya dua-dua kita kena buat.
Jadi Imam Ghazali sebut kat sini mencegah kemungkaran dan memperbanyak amalan kebaikan. Jadi perlu kepada sifat semangat, perlu kepada sifat marah kan, yang pada tempatnya kan, nak ajak orang buat baik. Kadang-kadang kena marah juga mula-mula. Dan kita pujuklah balik kan. Mula-mula memang marah. Dan kejut anak nak pergi subuh, dia kejut anak tak bangun subuh, marah juga, marah tak nak. Kena ada marah sikit. Kejut anak bangun subuh tak bangun dan 3 kali kita kejut, tak marah tuan-tuan, marahlah sikit, kena marah sikit. Kan? Baik. Jadi itulah keperluan marah. Yang sifat marah itu ibarat anjing pemburu. Jadi tuan-tuan kalau kita tengok dalam bab dalam bab buruan, dalam bab as-sayd, dalam bab buruan ni, maka kita akan jumpa satu kebenaran yang diizinkan oleh syarak adalah menggunakan anjing buruan. Kalbun mu'allim, kalbun mu'allim. Maknanya anjing yang telah dilatih. Kan dia ada syarat-syarat dia lah. Bila dia gigit, dia bukan gigit untuk diri dia, tetapi gigit untuk tuan dia. Jadi marah itu sifatnya seperti anjing pemburu. Dengan latihan dia akan menjinakkan sifat marah sehingga tunduk kepada akal dan syarak. Jadi tuan-tuan, latihan yang disebut oleh Imam Ghazali untuk melatih nafsu ini ataupun melatih sifat marah ini adalah supaya tunduk kepada akal yang soleh dan kepada panduan syarak. Selagi marah kita itu on the track, selagi marah kita itu betul waktunya, kena tempatnya, it's okay. Jadi kena latih, kita kena tahu bila boleh marah, bila tak boleh marah. Dengan cara melatih. Dan first of all, mestilah dengan ilmu. Marah itu pun dengan ilmu. Baik. Kemudian kedua, itu cara latihan. Kemudian yang kedua, mengawal sifat marah ketika ia memberontak dengan menahan diri dengan diam, tanpa bicara, dan dibantu dengan panduan ilmu dan amal. Yang pertama sekali dilatih. Yang kedua, dia kena jalan sekali lagi. Bila marah saja, latih diri untuk diam. Ketika marah tu sudah meronta-ronta, nak bercakap ni, nak bercakap, diam. Macam mana nak diam? Saya rasa dalam siring atau dalam pertemuan yang lepas saya dah beritahu dalam cerita tu kan, bila seorang pemuda yang jaga mak dia yang sakit tu, real case lah, cerita sebenar kan. Jadi bila dia uruskan mak dia yang sakit tu, kadang-kadang dia pun penat, mak dia pun kepenatan, jaga orang sakit ni, orang sihat boleh jadi sakit. Jadi bila mak dia marah-marah dia tu, dia buat apa? Kalau dia nak cakap dia gigit lidah dia. Jangan sampai putus lah tuan-tuan. Maknanya gigit lidah tu supaya kita tidak mengeluarkan sesuatu yang boleh menyakitkan hati orang lain. Gigit yang menyebabkan kita tak cakap tu je. Nak cakap je, gigit lah. Tak boleh cakap tuan-tuan kalau gigit lidah, tak boleh cakap. Cuba tuan-tuan gigit lidah, boleh cakap? Tak boleh cakap. Kalau boleh cakap tuan-tuan ada dua lidah, bercabang jadi kan. Tak ada orang boleh cakap kalau gigit lidah. Jadi itu Imam Ghazali tak cakap lah gigit tu berdasarkan pengalaman dan cerita orang lah kan. Cumanya untuk kita, kalau tidak memudaratkan kita dan kita mampu untuk diam, itu yang baik. Mengawal sifat marah ketika ia memberontak dengan menahan diri dengan diam, tanpa bicara. Baik. Ada pun dengan ilmu, tanpa bicara tadi, dan dibantu dengan panduan ilmu dan amal. Dari sudut panduan ilmu pula, seseorang itu adalah mengetahui bahawa dia ada sebab untuk marah, melainkan dia mengingkari terhadap sesuatu yang telah ditetapkan mengikut kehendak Allah. Tak ada sebab kita nak bergaduh kalau benda tu masih dalam panduan syarak. Ni dalam bab korban ni macam-macam video, macam-macam cerita. Yang cakap sana ustaz, yang cakap sebelah sini pun ustaz. Boleh jadi dalam masjid kita yang sama je pun, esok kuliah maghrib ustaz cakap buat korban lain cerita. Hari ni kuliah maghrib ustaz lain pula cerita dia.
pembahagian daging boleh, tak boleh. Daging korban boleh, tak boleh bagi orang kafir. Kan ustaz tu cakap boleh, ustaz dia tak cakap tak boleh. Jadi as long as selagi apa yang dibincangkan oleh ustaz itu masih dalam kerangka syarak, tuan-tuan, tak payah marahlah. Kita cakap bila ustaz tu pandangan A, pandangan mazhab sekian. Ustaz ni berpegang pada fatwa semamu kata tak boleh bagi daging korban ke orang kafir. Jadi dua-dua betul lah, tuan-tuan. Tak perlulah sampai kita nak bertikam lidah. Sedih kan bila tempat bersatunya umat Islam untuk solat berjemaah, tetapi orang dalam tu berpecah hanya dengan sebab pandangan yang kedua-duanya masih dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah dan lingkungan syarak. Tuan-tuan tahu tak, kita ada fatwa tak boleh bagi daging kurban kepada bukan Islam. Tapi kalau nak jemput makan, mantan seperti yang lepas Datuk Setia Haji Muhammad Tafis sebenarnya baik, dia kata kalau nak jemput makan boleh asing. Kita beli daging, berapa orang kita nak jemput? Agak-agak 5 orang. 5 orang tu agak makan berapa kilo? Sekilo lah, tak sampai sekilo orang makan daging ni. Itu makan daging semua. Jadi kalau nak jemput bukan Islam makan, kita agak-agak dah 5 orang tadi tu, berapa banyak dia makan, kita campur daging, campur. Jadi niatkan masa-masa tu, kalau dia makan, kita niatkan itu bukan bahagian korban. Kita hidup masyarakat ni kadang-kadang kena ada fleksibel juga namanya. Bila ada kat situ, dia ada jalan keluar dia sebenarnya. Tuan-tuan kena bertanya kepada orang yang betul lah. Jadi macam tu. Jadi selagi benda itu tidak melanggar syariat, selagi benda itu masih dalam lingkungan syarak yang dibenarkan oleh syarak, maka tak ada sebab untuk kita marah. Dan di samping itu, seseorang itu dalam mengetahui bahawa keburukan Allah ke atasnya adalah lebih besar dari kemarahan yang atas sesuatu. Maknanya kalau kita pun buat salah, nak cerita macam tu, kita pun buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah maafkan kita. Tapi bila orang buat salah dengan kita, tak boleh pula kita maafkan, kita marah pula dia. Dan hari ni kita buat salah sikit, Allah azab kita terus kan? Tidak lah tuan-tuan kan. Rasa macam dia buat salah hari ni tapi tak kena azab lagi kan? Maknanya Allah maafkan dan Allah tunda hukuman tu supaya sempat kita bertaubat, supaya sempat kita istighfar, supaya sempat kita minta maaf kan. Jadi gitulah juga kita dengan orang lain, mengakuilah kelemahan diri kita, bahawa kita juga lemah dan kita juga buat kesalahan, dan ada keadaan-keadaan yang sebenarnya kita buat Allah marah pun, tetapi kita tidak mendapat balasan seawalnya ataupun kita tidak dapat balasan cash. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Yang Allah sebut, sesungguhnya rahmat aku mendahului marahku. Jadi itu kita kalau orang buat salah kita pertama sekali maafkanlah dia dulu, baru kita boleh abaikan marah itu. Selagi apa yang dia buat itu tidak bertentangan dengan syarat. Kalau yang dia buat itu bertentangan dengan syarat, bukan kata wajib marah, wajib ditegur, wajib tegur kan. Sekali tegur, okey. 2 kali tegur, okey. 3 kali tegur, kadang-kadang tuan-tuan hilang tak sama, kena dah juga marah kan. Orang hina Nabi tuan-tuan, tak marah. Kalau tak ada rasa lah kita dalam hati kita bila orang bercakap tentang Nabi, dihina-hina Nabi kita, kita tak rasa apa, itu hebat. Sungguh lah itu hebat. Orang tulis komen tentang Nabi kita, orang hina Kaabah kita, dia letak gambar khincir dekat atas Kaabah, kita tak marah. Marah. Saya masuk dalam satu grup, Q itu berharga. Q itu dia memaksudkan kepada Kaabah. Dia memberi gambar tu, dia edit gambar tu, dia letak khincir dekat atas Kaabah. Sepintas lalu tengok,
menyikaplah kita, marahlah. Kan? Benda yang kita bukan sembah Kaabah itu sebagai panduan untuk kita sebagai kiblat kita, tetapi bila diolah gambar itu sebegitu, perlu ada marah itu untuk kita mencegah kemungkaran itu supaya lebih teruk, supaya tidak berlaku lebih teruk lagi, kan? Adapun panduan amal seseorang itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam, kerana dalam satu hadis lain kan Nabi ada sebut innal ghadab minasyaitan wa inasyaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, sementara api akan dapat dipadamkan dengan air. Sekiranya salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Ini Nabi dah mula ajar ilmu ataupun amalan yang boleh kita lakukan untuk mengawal marah kita. Antaranya ialah berwudu. Kemudian dalam satu hadis lain yang Nabi ajarkan supaya kita tenang tu macam mana? Kalau kita marah dan pada waktu kita marah itu kita berdiri, duduklah. Kalau tengah duduk masih marah, baringlah. Supaya dengan mengubah postur badan kita itu, dia akan mengendurkan ketegangan kita. Kita marah dia tengah menggigil. Tuan-tuan pernah tengok orang marah menggigil? Biasa tuan-tuan saya pernah tengok orang marah, dia tahan marah, dia menggigil. Dia nak tumpuk sangat tadi, menggigil, dia tahan, kan? Tak pegang bahu dia pun suruh istighfar pun seram, tuan-tuan. Orang tengah menggigil tahan marah, kan? Jadi kalau kita berada dalam keadaan itu, kita pun belum tentu mampu buat, kan? Untuk duduk, Nabi ajar duduk kalau kita tengah marah, menggelentar badan marah, ingatlah pesan Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kalau tengah berdiri, duduk. Kalau tengah duduk, marah lagi, baring. Susah tuan-tuan nak baring marah ni. Susah baring marah ni, kan? Kalau tak mampu juga baring marah, falyatawadda. Kemudian Nabi ajar tadi dengan kita berwudu. Okey. Kemudian kita sikit lagi kita nak bercakap. Innal ghadabu jabratun fi qalbi ibn Adam, ala tarawna ila humratil 'ainain wa intifakhil awdaji, faman wajada min dhalika syai'an falyadrib khaddahu bil ard. Sesungguhnya marah itu adalah batu api di dalam hati anak Adam. Tidakkah kamu melihat kepada merahnya mata dan membengkaknya urat orang yang marah? Sekiranya kamu mendapati keadaan tersebut berlaku, maka pukullah pipinya dengan tanah. Perkara ini adalah memberi syarat dengan meletakkan anggota paling mulia, iaitu muka, kepada tempat paling hina, iaitu tanah, bagi mematahkan sifat sombong yang merupakan sebab besar berlakunya marah. Jadi di samping itu, perkara ini juga memberi syarat bagi menyedarkan bahawa seorang itu adalah hamba yang hina, maka tidak layak untuk sombong. Jadi Imam Ghazali sebut salah satu sebab marah itu berlaku sombong. Orang sombong yang marah ini, dia ada sifat sombong. Kenapa dia marah? Mungkin sebab orang tak hormat dia. Jadi dia nakkan orang hormat dia. Jadi kat situ ada sikit sombong. Jadi kesombongan itu boleh membawa kepada sifat lain, iaitu marah. Apabila apa yang dia kehendaki, apa yang dia hazardi tidak tercapai, tidak didapat daripada makhluk-makhluk lain. Sesungguhnya seseorang yang penyambar dan pemaaf itu dapat mencapai darjat orang yang mendirikan malam dengan ibadah dan berpuasa, dan sesungguhnya akan ditulis baginya sebagai orang yang perkasa terhadap apa yang dimilikinya, melainkan kepada ahli keluarganya. Inna rajula la yudriku bil hulmi bil hilmi darjat as-sa'im al-qa'im, wa inna rajula la yaktubu jabbar wa ma yamliku illa ahla baiti.
Man qadama ghaizan walau sya'a an yudhiyahu la amdahu man Allah qalbahu yawmal qiyamah amnan wa imanan. Barang siapa yang dapat menahan kemarahan ketika mana sekiranya dia ingin melepaskannya, dia mampu melakukannya, nescaya Allah akan memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan penuh keamanan dan keimanan. Jadi besarlah ganjaran yang Allah sediakan untuk orang-orang yang dia ada peluang nak lepas marah itu, tetapi dia tahan, maka kat situ Allah akan bagi ganjaran yang baik kepada dia atas kesabarannya itu. Dan hadis terakhir untuk bab marah ini tuan-tuan, ma min jur'atin ahabba ila Allah min jur'ati ghaizin yaqdhimuha abdul wa ma qadhamaha abdul lillahi illa man ajawfa imanan. Tiada suatu tegukan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan tegukan kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba. Tidaklah seorang hamba itu menahan kemarahannya, melainkan Allah akan memenuhkan dadanya dengan iman. Setiap kali kita menahan kemarahan kita pada tempatnya, pada tempat yang tak sepatutnya kita marah dan kita tahan diri kita, maka kat situ ada tiupan sisipan iman yang Allah beri, Allah campakkan ke dalam hati kita. Besar manfaat dia tuan-tuan. Jadi sebelum tu kita tutup perbincangan kita ni dengan beberapa potong ayat Quran untuk kita ambil pelajaran bersama. Firman Allah SWT dalam surah Al-Imran 133-134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan untuk mendapat syurga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Jadi sambungannya dalam ayat 134 yang saya bacakan tadi, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Takwa yang kita kejar, keampunan yang kita inginkan daripada Allah yang mendapat balasan syurga seluas langit dan bumi itu, takwa itu datang daripada banyak sudut tuan-tuan. Kalau kita masuk dalam cerita takwa, banyak benda yang boleh mendatangkan takwa. Baru kita ambil baru Ramadan kan? Kemudian dalam Ramadan itu Allah SWT la'allakum tattaqun, dengan puasa yang sungguh-sungguh kita puasa, dengan penuh keimanan kita puasa, dengan penuh pengharapan kepada Allah kita puasa, kita dapat takwa. Ni kita nak masuk haji pula, la yanallahu lihuha wa la lima walakin yanalu taqwa minkum. Kita buat pula korban, kita tumpahkan darah, kita agih daging korban kepada fakir miskin, kepada sahabat-sahabat, kita hadiahkan kepada kawan-kawan kita. Tak sampai ke Allah daging-daging tu, tak sampai ke Allah darah-darah tu yang sampai, lagi ada takwa minggu yang sampai kepada Allah adalah takwa. Dalam ayat ini, surah juzuk keempat ini, buat baik untuk dapat keampunan Allah SWT, dapat syurga itu dengan takwa. Takwa macam mana? Yang Allah sebut pula dalam ayat 134 surah Al-Imran itu, orang yang dermakan harta dia ketika dia susah atau senang. Jadi takwa itu jangan. Oh, waktu senang ke, waktu susah ke, waktu kita rasa kita ada duit ke, waktu kita tak ada duit ke, waktu tinggal RM5 ke, tinggal RM2 dalam wallet ke, itu yang kita sedekahkan untuk bulan. Jadi takwa. Kemudian takwa orang yang menahan kemarahan. Jadi takwa itu akan sampai tahap takwa. Dan kemudian dah tahan marah, kadang-kadang kita tertinggal satu. Kita dah tahan marah tu boleh, tapi kita tak maafkan orang. Tak sempurna takwa. Sebab tu cantik ayat ini kena dengan perbincangan kita. Nak molekkan lagi takwa kita tu, dahlah kita tahan marah,
kita maafkan pula dia. Allahu Akbar. Besar korbanan tu tuan-tuan. Dah lah tahan marah. Dah tahu of course lah dia buat salah dah. Dia buat salah tu mengundang kemarahan kita. Dah lah kita percaya tahan marah kita. Kita maafkan dia pula Allah. Dengan ungkapan aku pun manusia berdosa dulu. Kan? Kau buat aku marah boleh jadi sebab dosa aku. Kan? Awak buat saya marah ni mungkin Allah nak tunjuk bahawa Allah juga ada kesalahan yang saya buat dengan Allah yang akhirnya menyebabkan Allah uji saya macam ni. Kita reflect diri kita tuan-tuan. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang penyabar. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang dapat menahan kemarahan. Dan moga-moga Allah bantu kita untuk terus mengamalkan sifat-sifat terpuji dan seterusnya. Allah bantu kita untuk bersihkan hati kita dan diri kita daripada sifat-sifat tercela yang ketiga, kedua dan yang pertama, dan semua sifat tercela yang akan kita ambil nanti. Moga Allah bantu kita menjadi orang saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu dan kekurangan saya mohon maaf. Moga ada manfaat daripada pertemuan hari ini untuk kita jadikan bekal untuk kita amalkan untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.